Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, pertama sekali kita memanjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana menghimpunkan kita di dalam majlis ilmu, dan kita menyambung pengajian kitab yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, iaitu Ad-Da'u wa Dawa, ataupun nama lainnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala Ad-Dawa Asy-Syafi, yang mana pada bulan lepas kita berhenti pengajian kitab ini sebabkan Ustaz Khairuddin balik kampung. Jadi kita bagi laluan untuk dia balik kampung. InsyaAllah kita sambung bulan ni lah semula. Dan kita masih pada fasal kesan-kesan dosa yang menyebabkan kita binasa, maka kita dicampakkan ke dalam neraka Jahannam. Wa'iyadu billah min dhalik. Seingat saya kita berhenti pada muka surat 71 pada kitab saya ini, iaitu pada hadis yang membicarakan berkenaan titian surat. Titian surat. Hadis ini diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudrabu al-jisru ala jahannam. Diletakkan jisr, iaitu jambatan di atas neraka Jahannam. Fa akunu awwalu man yujiz. Dan Nabi sebut aku ialah orang pertama yang melintasinya. Wa da'a rasul yawma idzin Allahumma sallim sallim. Dan doa Nabi pada hari itu, doa para Rasul pada hari itu, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Wa hafataihi kalalibu mithlu syauqus sa'dan. Dan di sisi neraka Jahannam itu, di sisi jambatan neraka Jahannam itu, ada kalalib, ada cangkuk-cangkuk yang akan mencangkuk manusia. Cangkuk itu tajam. Wa takhtafu an-nasu bi'amalihim. Dan ketika mana manusia melintasi jambatan di atas neraka Jahannam itu, takhtafu an-nasa bi'amalihim. Cangkuk-cangkuk ini dia mencangkuk manusia sekadar amalan mereka, berdasarkan amalan mereka. Mana kata lagi banyak dosa, lagi banyaklah badan kita penuh dengan calal balar. Calal balar. Faminhum al-mubiq bi'amalihim. Ada di antara mereka yang mubiq, ataupun dia terkesan, dia kena dengan cangkukan itu. Wa minhum al-mukhdalar thumma yanju. Ada di antara mereka yang dia tercedera parah tapi dia lepas. Yang pertama, ada orang dia tak lepas, dia kena cangkuk dan dia jatuh terus dalam neraka Jahannam. Ada orang dia ada dekat badannya tu ada calar tapi dia lepas, thumma yanju, dia selamat. Hatta idza faragha Allah min al-qada' bainal 'ibad, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menetapkan al-qada', iaitu penetapan di antara hamba-hambanya. Wa arada an yukhrija minan nari man arada an yarhama mimman kana yashhadu an la ilaha illallah. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan qada', ketentuan bagi para hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengeluarkan sesiapa yang masuk ke dalam neraka di mana mereka ini mengucapkan kalimah tauhid, dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Amara al-malaikata an yukhrijuhum, dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk mengeluarkan
orang yang Allah kehendaki ini keluar daripada neraka Jahannam. Faya'rifunahum bi'alamati athari sujud, dan diketahui mereka ini ialah ahli neraka berdasarkan tanda sujud mereka. Maksudnya orang yang keluar daripada neraka ini, kita nak tahu dia itu Muslim ataupun tidak, kita tengok ada tanda sujud, bi'athari sujud, iaitu pada mawadhi'us sujud, tempat-tempat kita letakkan anggota badan yang kita letakkan ketika sujud, iaitu dahi, kedua tapak tangan, kedua lutut, kedua jari kaki, dan hidung. Hidung mustahab, hidung sunat. Tapi anggota-anggota ni ada 7 anggota sujud. Wa haramallahu 'alan nari an ta'kula min bani adam athar sujud. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi neraka untuk makan atau untuk menjilat tanda-tanda sujud bagi orang yang solat. Apa yang kita boleh faham pada hadis ini? Kita boleh faham bahawasanya orang yang solat pun masuk neraka. Wal'iyadu billah min dhalik. Orang yang solat pun masuk neraka. Sebab apa? Nabi sebut ada tanda sujud, maknanya mereka dekat dunia mereka solat, dan Allah mengharamkan bagi api neraka untuk menjilat ataupun memakan tanda-tanda sujud mereka. Jadi hadis ini menjadi satu tamparan ataupun muhasabah untuk kita lah, supaya kita tidak termasuk dalam orang yang solat tapi tetap juga masuk neraka. Wal'iyadu billah min dzalik. Kemudian fayukhrijunahum, malaikat mengeluarkan mereka pada neraka. Qadim tahashu, bila mereka keluar pada neraka ni, mereka ni seolah-olah terbakar, seolah-olah rentung. Imtahashu, rentung, kena makan dengan api neraka, jadi bahan bakar. Fayusabu alaihim, dan dicurahkan kepada mereka, fayusabu alaihim, dicurahkan kepada mereka, min ma'i yuqalu lahu ma'ul hayah, dicurahkan kepada mereka satu jenis air, di mana air itu diberi nama ma'ul hayah, air kehidupan. Air kehidupan. Fayambutuna fayamutu nabatal hibbati fi hamilas sayl, dan mereka ini tumbuh seperti tumbuhnya tumbuhan di sekitar sungai, di sekitar sungai yang mengalir. Jadi ini ancaman, hadis ancaman bagi orang Muslim yang beriman, yang solat, tapi tetap dimasukkan ke dalam neraka. Wal'iyadu billah min dzalik. Di dalam Sahih Muslim daripada Abu Hurairah juga, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqda fihi yaumal qiyamah thalathatun, sesungguhnya antara manusia yang terawal yang dihisab, yang ditentukan nasib mereka pada hari kiamat ada 3. Yang pertama, rajulun ustushhida, pertama lelaki yang dia mati syahid. Fa'utiya bih, didatangkan lelaki yang mati syahid ini. Fa'arafahu ni'amah, kemudian Allah bagi tahu dekat dia ini nikmat-nikmat yang dia telah dapat. Fa'arafaha, kemudian dia mengakui ini nikmat yang dia dapat. Faqala ma 'amilta fiha, kemudian Allah tanya, apa hang buat dengan nikmat ni? Qala qataltu fika hatta qutiltu, nikmat yang disebutkan di sini ialah keberanian. Orang tu dia mati syahid kan, orang yang nak mati syahid dia bukan boleh saja pergi macam tu, dia kena berani dulu kan. Jadi Allah peringat dekat dia balik nikmat keberanian yang Allah bagi dekat dia. Dia buat apa dengan nikmat tersebut? Dia kata, qataltu fika hatta qutiltu, aku berperang kerana-Mu ya Allah, hatta qutiltu, sehingga aku dibunuh. Qala kadzabta, Allah kata hang tipu, walakin qatalta liyuqal huwa jari, tetapi hang berperang, hang nak orang kata dekat hang jari ini berani, gagah. Faqad qil, dan hang telah pun digelar sebagai seorang yang berani. Thumma umira bih, kemudian
diperintahkan malaikat untuk bawa dia, fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, kemudian disembamkan wajahnya ke atas tanah sehingga dia dibawa dan dicampakkan ke dalam neraka. Ni orang yang pertama. Ada lagi dua. Yang kedua, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu. Yang kedua, seorang lelaki di sini bukan lelaki saja, perempuan pun termasuk sekali lah. Perempuan termasuk sekali. Lelaki ataupun perempuan yang mana mereka belajar ilmu agama khususnya, dan mereka mengajarkan ilmu agama tersebut. Wa qara'a al-Quran, dan mereka membacakan Quran di hadapan orang ramai. Mereka ajak Al-Quran. Fa'utiya bih, kemudian didatangkan orang yang belajar agama dan mengajar agama ni dan baca Quran ni dan mengajar Al-Quran ni, didatangkan pada hari kiamat. Fa'arafahu ni'mah, diberitahu berkenaan nikmat. Dia dah belajar Al-Quran pandai-pandai kan, dia pergi belajar dekat Madinah, pergi belajar dekat Al-Azhar, belajar dekat Jordan. Allah bagi tahu balik dekat dia nikmat-nikmat yang Allah bagi dekat dia ni. Fa'arafaha, kemudian dia mengiktiraf nikmat tersebut. Faqala ma 'amilta fiha, Allah tanya dekat dia, apa yang hang buat dengan nikmat ilmu yang aku bagi ni? Qala ta'allamtu fika ilma wa 'allamtahu, dia kata, ya Allah, aku belajar ilmu ni kerana engkau dan aku mengajarnya kerana engkau juga. Wa qara'ta fika al-Quran, dan aku membaca, aku mengajar Al-Quran ini kerana engkau. Faqala kadzabta, Allah kata hang tipu. Walakinnaka ta'allamta liyuqal huwa alim, tapi hang belajar semua ni tujuan hang satu je, hang nak orang panggil hang alim, tak lebih pada tu. Faqad qil, maka orang pun dah panggil hang alim, hang dah dapat gelaran tu. Dan hang baca Al-Quran untuk orang panggil hang qari. Pi mana-mana orang sebut dia ni qari negeri sekian, qari negara sekian, Johan tilawah sekian. Dia rasa bangga dengan tu, dia dapat benda tu. Allah dah bagi dekat dia. Dia nak benda tu, Allah bagi dekat dia. Maka dia mendapat apa yang dia impikan tersebut. Thumma amara bih, kemudian diperintahkan laki yang kedua ni, golongan yang kedua ini, untuk dibawa oleh para malaikat, disembamkan wajahnya juga ke atas tanah, hatta ulqiya finnar, sehingga dicampakkan ke dalam neraka. Yang terakhir, wa rajulun wasa'allahu alaihi rizqah. Yang ketiga, seorang lelaki ataupun perempuan, kebanyakannya lelaki lah. Wasa'allahu alaihi rizqah, Allah meluaskan rezeki untuk dia. Wa'atahu min asnafil mali kullah, dan Allah bagi dekat dia semua jenis harta yang ada atas muka bumi ni. Dia ada rumah besar, mewah, dia ada sports car, dia ada super car, dia ada cruise, dia ada hotel sendiri, macam-macam nikmat. Semua nikmat dekat dunia ni memang dah habis, dia dah sapu habis dah, Allah bagi dekat dia. Fa'utiya bih, kemudian didatangkan orang macam ni pada hari kiamat. Fa'arafahu ni'mah, diberitahu berkenaan nikmat kekayaan yang dia dapat ni. Fa'arafaha, kemudian dia mengakui yang dia dapat nikmat tersebut. Dan Allah tanya dekat dia, ma 'amilta fiha, apa yang kau buat dengan kekayaan ni? Faqala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Orang ni kata, aku tidak tinggalkan satu jalan pun yang mana jalan tu engkau cintai, dan aku infak pada jalan tersebut, dan aku infak tersebut kerana mengharapkan balasan daripada-Mu ya Allah. Qala kadzabta, Allah kata hang tipu. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad, tapi hang buat semua ni sedekah, infak kan. Kalau dia infak, dia kena ada orang mai buat press conference, kena ada sidang media, kena ada kamera letak depan, ambil gambar, cek kena satu depak supaya orang boleh nampak berapa banyak dia bagi. Allah kata hang tipu. Hang buat semua ni sebab nak orang kata hang jawad, hang ni pemurah.
faqad qil, maka hang telah pun diberi gelaran pemurah tersebut. Orang semua puji hang. Hang sponsor orang buat tu, hang sponsor anak yatim, hang sponsor pengajian ni. Tapi niat hang satu, nak orang panggil hang pemurah. Orang pun dah panggil hang macam apa yang hang nak. Thumma umira bih, kemudian dibawa orang yang macam ni, disembamkan juga wajahnya ke atas tanah dan dicampakkan ke dalam neraka. Wa fi lafzin akhar, dalam lafaz yang lain, fa haulai awwalu khalqillahi tusa'ir bihim nar yaumal qiyamah. Dalam lafaz yang lain, tiga golongan ini, orang yang mati syahid, orang yang belajar agama, mengajar Al-Quran, orang yang diberikan harta yang banyak, rezeki yang banyak. Dalam riwayat yang lain disebutkan mereka ini ialah bahan cucuh api neraka. Allah bubuh mereka dalam neraka tu nak cucuh mereka ni. Sebagai orang kata apa, nak sebagai bahan permulaan nak bakar api neraka tu. Dan hadis ni jadi satu sentapan juga untuk orang yang belajar agama lah, kan. Kita semua insya-Allah orang yang belajar agama, kita buat semua ni bukan nak orang panggil kita alim, tapi kita nak mengangkat kejahilan diri kita sendiri, kan. Dan kita mengharap redha Allah. Dan itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin ketika mensyarahkan kitab Hilyah Talibul Ilm. Niat yang pertama, kita ikhlas pada Allah. Dan yang kedua, dibawakan riwayat oleh Imam Ahmad, tak silap saya, dalam syarah tersebut, tujuan kita menuntut ilmu ialah untuk mengangkat kejahilan diri kita dan orang lain. Bukan untuk orang panggil kita alim. Orang panggil kita alim tu tuhai kedua. Tuhai yang kedua. Kita bukan nak benda tu. Kita nak diri kita tahu apa yang kita buat di atas muka bumi ini, apa yang Allah suka, apa yang Allah benci, dan perkara tersebut tidak mencaplakkan diri kita ke dalam neraka macam golongan macam ni. Nasallallahu al-afiyah. Dan kita tak mau jadi orang yang Allah bagi kita harta yang banyak, tetapi kita duk kejar fame, kita duk kejar populariti, kita nak orang kenal kita. Sebab tu antara orang yang mendapat payungan Allah, perlindungan Allah pada hari kiamat ialah orang yang menginfakkan harta dia sehingga tangan kiri dia tak tahu apa yang tangan kanan dia infakkan. Ada banyak tafsiran lah berkaitan hadis ni. Ada yang kata memang, ada ulama yang kata memang tangan kiri dia tu tak tahu langsung apa tangan kiri dia infak. Ada ulama kata ini sebagai majaz, nak katanya kita infak diam-diam sudahlah, kan. Sampai ulama salaf, saya tak ingat nama dia, setiap hari dia akan sedekah, kan. Sampai satu hari dia meninggal. Jadi orang pun pelik, dah tak ada orang yang infak pada hari tersebut. Dan pada waktu itu orang tahu ulama salaf tersebutlah yang infakkan selama dia hidup. Mudah-mudahan kita jadi macam tu. Kita bukan nak kejar fame. Darjat, ketinggian darjat semua Allah yang bagi. Bukan kita yang mengangkat diri kita sendiri, kan. Ada orang dia belajar ilmu agama, kan, kadang belajar tak habis pun, tapi mengangkat diri dia sendiri. Sebab tak ada orang nak angkat dia, kan. Dia mengangkat diri dia sendiri. Dia sangka benda tu Allah yang bagi kemuliaan dekat dia, kan. Tak sebutlah siapa, umumlah. Kemudian Ibn Qayyim sebut, sami'tu Syekhul Islami yaqul, dia dengar tok guru dia Syekhul Islam Ibn Taimiyah sebut, kama anna khairan nasi al-anbiya fasyarrun nasi man tashabbaha bi minal kadzdzabin. Syekhul Islam sebut, seperti mana sebaik-baik manusia ini ialah para nabi, dan seburuk-buruk manusia ialah orang yang dia nak menyerupai nabi dan dia jadi pendusta, macam Musailamatul Kadzdzab, Al-Aswad Al-Anasi dan As-Sajjah. Mereka ni semua hidup pada zaman Nabi. Musailamatul Kadzdzab, Al-Aswad Al-Anasi dan As-Sajjah. Sajjah ni perempuan, tapi dia tak mengaku jadi Nabi juga. Jadi mereka ini seburuk-buruk makhluk yang ada.
Kalau Nabi itu sebaik-baik ciptaan, tapi orang yang ingin menyerupai jadi Nabi ialah seburuk-buruk ciptaan. Wadda'a annahu minhum wa laysa minhum. Dan mereka ini, orang yang mengaku jadi Nabi ini, al-kadzdzab ini, para penipu ini, mereka dakwa mereka daripada kalangan Nabi. Wa laysa minhum, Syekhul Islam sebut. Dan padahal mereka bukan daripada kalangan Nabi pun. Mereka ni kadzdzabun, dajjalun. Orang yang penipu dan disebut sebagai dajjal. Fa khairun nasi ba'dahum al-ulama wa syuhada wal mutasaddiqin wal mutasaddiqun wal mukhlisun, al-mukhlisun. Dan sebaik-baik orang selepas Nabi siapa? Al-ulama. Macam Nabi pun sebut al-ulama warathatul anbiya. Wa innahum lam yuwarithu dinaran wala dirhama, walakin warathu al-ilm. Kan? Nabi sebut dalam hadis berkenaan fadilat menuntut ilmu ni. Nabi sebut al-ulama warathatul anbiya. Ulama ini ialah waris kepada para nabi. Sebab ulama yang bawa ilmu yang Nabi sampaikan daripada sahabat, tabi'in dan tabi'in. Generasi salaful ummah. Dan yang terbaik selepas para ulama ialah asyuhada, orang yang mati syahid di jalan Allah. Wal mutasaddiqun al mukhlisun. Dan selepas orang yang syuhada, orang yang syahid di jalan Allah, ialah orang yang berinfak di jalan Allah dengan penuh keikhlasan. Fasyarrun nas man tashabbaha bihim. Dan seburuk-buruk manusia ialah orang yang berlawanan dengan mereka. Iaitu kalau ulama, dia tak jadi ulama yang baik, dia jadi ulama yang jahat. Dia nak rosakkan agama ni. Wa syuhada. Lawan pada syuhada ialah orang yang dia berperang di jalan Allah tapi bukan nak berperang pun, dia nak nama sahaja. Itulah seburuk-buruk manusia. Wal mutasaddiqun al mukhlisun. Dan seburuk-buruk manusia juga ialah orang yang menginfakkan, banyak bersedekah tapi dia bukan ikhlas, dia riya, dia menunjuk-nunjuk. Ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Wa fi sahih al-Bukhari, dalam sahih al-Bukhari daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat 'indahu li akhihi madlamatun fi malin aw 'irdin falyatih falyastahillaha minhu qabla an yu'khadh wa laysa 'indahu dinaran wala dirhama fa in kanat lahu hasanat ukhidha min hasanatihi fa u'tiyaha hadha wa illa ukhidha min sayyi'at hadha faturihat 'alayhi thumma turiha fi an-nar. Hadis ini ialah syawahid ataupun sokongan kepada hadis Nabi pernah sebutkan berkenaan muflis, orang yang muflis di hari akhirat. Jadi hadis ini seolah-olah dia macam hadis tu juga. Nabi sebut sesiapa yang dia ada hutang dengan saudara dia, dia ada buat zalim dengan saudara dia, sama ada dari segi dia ambil harta secara zalim ataupun dia mencemarkan maruah saudara dia, falyatihi, hendaklah dia datang kepada saudara dia tersebut, falyastahillaha, dan dia minta halal daripada saudara dia kalau saudara dia halalkan. Kalau saudara dia tu halalkan. Sebab kita tak tahu, banyak kezaliman yang kita buat secara sedang ataupun tidak sedang pada saudara kita, yang mana benda itu akan dituntut pada hari akhirat. Yang mana kita boleh tuntut di dunia tu untuk minta halal, tapi kita tak sempat buat. Jadi apa akan jadi? Walaysa 'indahu dinar wala dirham. Pada hari kiamat nanti dia tidak ada lagi wang ringgit, dinar wala dirham. Fa in kanat lahu hasanat. Pada hari kiamat nanti, jika ada pada dia hasanat, kebaikan, maka kebaikan dia tu diambil dan diletakkan kepada saudara dia. Kemudian jika kebaikan dia tu dah habis, diambil pula keburukan dia, keburukan saudara dia, letak dekat dia. Faturihat alaih, kemudian dilemparkan. Faturihat ni maksudnya dilemparkan, dibaling kesalahan, keburukan saudara dia tu ke atas dia. Thumma turiha finnar, kemudian dia pula dicampakkan, dibaling di dalam neraka.
Macam hadis muflis kan, Nabi sebut siapa yang solat, dia hari kiamat ni demai dengan solat, dengan zakat, dengan puasa kan. Tapi apa dia buat? Dia maki orang ni, dia makan harta orang ni kan. Tapi dia tak minta halal. Dia ambil lah kebaikan dia, letak dekat orang yang dia zalim tu, dan keburukan orang yang dia zalim bagi dekat dia. Jadilah orang yang betul-betul muflis. Kita dekat dunia ni, kita lagi takut muflis dekat dunia kan? Betul tak? Kalau kita tak takut muflis kat dunia, takutlah juga boleh. Takkan tak takut terus. Tapi muflis akhirat lagi berat. Muflis dunia ni dia masih ada jalan keluar lah, insya-Allah. Tapi muflis di akhirat la mafarra, tidak ada jalan untuk kita lari lagi. Wa fi sahihi min hadis Abi Hurairah, dalam sahih Muslim juga, dalam sahih Al-Bukhari, pada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhadha shibra min al-ardi bighairi haqqihi khusifa bihi yawm al-qiyamah ila sab'i aradin. Maksudnya, sesiapa yang dia mengambil shibran, sejengkal tanah daripada orang yang bukan hak dia kan, dia ambil tanah orang sejengkal bukan pada hak dia. Maksudnya kalau orang tu dia ada tanah kan sebelah rumah, tapi dia ambil tanah orang, milik orang sebelah rumah dia tu walaupun sejengkal, tanpa hak, tanpa izin orang tersebut, khusifa bihi yaumal qiyamah, dia dibenamkan di dalam bumi pada hari kiamat, ila sab'ina ardin, sehingga 70 ataupun 7 petala bumi. Sebab dia ambil sejengkal sahaja tanah orang lain tanpa keizinan, tanpa hak. Allah benamkan dia dalam bumi sebanyak 7 petala bumi. Wa fi sahihain, dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, daripada Abu Hurairah juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, narakum hadhihi allati yuqidu banu adam juz'un wahidun min 70 juz'an minan nari jahannam. Nabi sebut dekat para sahabat, api yang kamu lihat di dunia ini kan, api yang kamu lihat di dunia ini dinyalakan untuk anak Adam sekadar juz'un wahidun, sekadar satu juzuk min 70 juz'an min nari jahannam, hanya satu juzuk daripada 70 juzuk neraka jahanam. Maksudnya api di dunia ini tambah dengan 69 kali ganda lagi api jahanam, itulah api jahanam. Qalu, para sahabat tanya, wallahi inna kanat lakafiyah. Dan para sahabat jawab dekat Nabi, wallahi, demi Allah, in kanat lakafiyah, ya Allah, demi Allah, sesungguhnya satu juzuk ni pun dah cukup dah. Satu juzuk ni pun dah cukup dah untuk kita rasa kepanasan tu kan. Macam baru ni saya diuji masak ayam panas, lepas tu bubuh dalam shaker, baru jerang ayam panas, bubuh dalam shaker, tutup nak digoncang, pum, meletup, kena melecok. Tu tak bukan tahap neraka jahanam baru dunia kan. Kita dah boleh burn bakar tangan kita ni berapa degree, berapa darjah dah kan, sampai kena saling kulit. Kalau neraka jahanam, masya-Allah, lagi hebat kan. Bila Allah sebut dalam surah An-Nisa, setiap kali mereka dibakar oleh api jahanam, baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Setiap kali orang yang masuk neraka jahanam ni dibakar, dicucuh pada api neraka itu, terbakar kulit mereka, baddalnahum juludan ghairaha, kami gantikan balik kulit tu dengan kulit yang lain. Untuk apa? Liyadhuqul adab, untuk mereka rasa azab tu. Maksudnya setiap kali terbakar Allah ganti, setiap kali bakar Allah ganti, supaya mereka rasa. Kalau kita belajar sains kan, kita punya kulit ni ada 5 reseptor. Reseptor ni ialah sebut apa?
deria lah, macam deria yang mengesan, ada reseptor sejuk, reseptor panas kan, ada 5 saya tak ingat, reseptor sejuk, reseptor panas, ada lagi 3 kita ingat, tapi reseptor panas dulu antaranya kan. Dia ada 3 lapis, ada dermis, epidermis dengan kulit atas ni. Kalau kita banyak sains, ada 3 lapis kan. Jadi bila setiap kulit ni tu dibakar kan, Allah ganti lagi supaya kita rasa azab tu. Wa'iya'udzubillah, bukan kita, insya-Allah, supaya orang yang masuk neraka rasa azab, supaya azab tu tidak berhenti. Kalau Allah bakar sekali, Allah tak ganti, habis lah, dia tak rasa dah. Tapi Allah ganti lagi supaya dia berterusan, benda tu berulang. Kemudian Nabi sebut, fa innaha qad fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an kulluhunna mithlu harriha. Sesungguhnya neraka jahanam ni telah ditambah dia punya bahang tu kepada 69 lagi pada hari kiamat. Kalau di dunia ni 1 juzuk, di hari akhirat Allah tambah lagi 69 kali ganda. Wa fil musnad, dalam musnad Imam Ahmad daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan pesanan kepada aku. Faqala, baginda bersabda, la tusyriku billahi syai'ah, janganlah kamu syirikkan Allah dengan sesuatu pun. Wa in qutilta wa huriqta, walaupun kamu dibunuh ataupun kamu dibakar, jangan syirik ke Allah. Mana Nabi SAW, antaranya kita boleh teringat kisah Nabi Ibrahim AS yang dicampak di dalam api kan, dibakar. Disuruh syirik pun Nabi Ibrahim tak buat, sehingga Nabi Ibrahim dibakar. Macam itulah Nabi juga pesan dekat kita, jangan syirik ke Allah walaupun kita dibunuh. Ada Nabi yang dibunuh kan, sehingga dibelah, digergaji. Nabi Zakaria kot, tak silap saya. Dan Nabi Ibrahim dibakar, walaupun Nabi Ibrahim tidak mati, tidak meninggal dalam bakaran tersebut. Tapi syahidnya apa? Jangan syirik ke Allah walau sekuat mana kita diuji. Wala ta'uqanna walidaik, jangan kamu derhaka kepada kedua ibu bapa. Wa in amaraka an tukhrija min ahlika wa malika. Wa in amaraka an tukhrija min ahlika wa malika, jangan engkau derhaka kepada kedua ibu bapa walaupun kedua mereka, ibu bapa ini, menyuruh kamu untuk kamu mengeluarkan, untuk kamu mengorbankan harta dan anak pinak. Jangan derhaka kepada ibu bapa. Ibu bapa yang perlu diutamakan. Tapi dalam bab ni apa? Dia menjadi satu ujian lah untuk orang. Dia nak utamakan keluarga dan harta dia ke, dia nak utamakan mak ayah dia. Dia jadi dilema kat situ. Ni macam mana nak buat? Nak utamakan mak ayah ke, nak utamakan keluarga? Macam mana? Macam mana kita nak tarjih? Kalau ikutkan Nabi sebut di sini, utamakan mak ayah. Utamakan mak ayah, jangan derhaka. Kecuali mak dan ayah suruh buat maksiat. Wala tatrukanna salatan maktubah muta'ammidan, jangan kamu tinggalkan salat 5 waktu muta'ammidan, dalam keadaan sengaja. Muta'ammidan, sengaja. Fa inna man taraka salata maktubah muta'ammidan faqad buri'at minhu dhimmatullah. Sesungguhnya Nabi sebut, sesiapa yang meninggalkan salat 5 waktu secara sengaja, sesungguhnya perlindungan Allah telah terlepas daripada dia. Allah telah biarkan dia. Allah tidak melindungi dah dia, sebab dia tinggalkan kewajipan, kefarduan yang Allah telah tetapkan, salat 5 waktu tu dengan sengaja. Wala tashrabanna khamra, jangan kamu minum arak. Dengan sesekali kamu minum arak. Fa innahu ra'su kulli fahisyah, sesungguhnya arak ini ialah ibu segala perkara yang keji. Sebab apa Nabi sebut apa? Arak ini ialah kepala kepada segala amalan yang keji.
kita boleh ambil kisah Harut dan Marut yang diuji, dua malaikat yang diuji, dihantar oleh Allah. Pada asalnya mereka diuji nak berzina, ataupun nak minum arak, ataupun nak bunuh orang, untuk uji keimanan mereka. Kan? Mereka pilih minum arak, sebab minum arak ni nampak paling ringan lah antara zina dan bunuh. Kan? Tapi ditakdirkan Allah daripada ibrah kisah tersebut, mereka minum arak, mereka mabuk, mereka pergi berzina. Jadi mereka nak tutup kesalahan zina tu, mereka bunuh orang yang mereka zina tu. Jadi daripada Allah bagi pilihan kan, nak buat mana satu kan, mereka pilih yang paling ringan. Yang mana mereka ingat yang paling ringan tu dah cukup lah. Pokoknya yang ringan tu lah sebab kepada maksiat-maksiat yang lain. Sebab tu orang yang minum arak, orang yang pergi kelab malam kan, mereka pergi situ minum arak. Lepas habis minum arak, mereka seronok-seronok, mereka campur lelaki perempuan. Lepas tu sampai yang paling teruk, ada yang berzina kan. Lepas berzina, mengandung, keluar anak luar nikah, bunuh anak luar nikah. Dia kitaran tu sebenarnya dia berulang. Cuma kita saja tak sedar. Allah dah bagi pengajaran lah dalam Al-Quran. Wa iyyaka wal ma'siyah, dan hendaklah kamu berhati-hati dengan maksiat. Fa innal ma'siyata tuhilu sakhatallah, sesungguhnya maksiat itu menghalalkan ataupun mengundang murka Allah. Maksiat itu mengundang murka Allah. Wal ahadith fi hadzal bab adha'afu adha'afi ma dzakarna, dan hadis dalam bab ni Ibn Qayyim sebut sangat banyak berkenaan ancaman orang yang buat dosa, seperti mana yang kita telah sebutkan dari awal. Fala yanbaghi liman nasaha nafsahu an yata'ama anha, tidak patutlah bagi orang yang diinginkan kebaikan untuk diri dia, dia buat-buat buta berkenaan hadis-hadis yang kita bacakan ni. Wa yursilu nafsahu fil ma'asi, dan kemudian tak patutlah bila dia duk dengar hadis-hadis ni, dia melepaskan diri dia ke dalam kancah maksiat. Wa yata'allaqu bihabli raja' wa husnul zan, kemudian bila dia dah buat maksiat, dia bergantung dengan ar-raja', berharap pengampunan Allah, dan husnul zan dengan Allah. Kan? Dia dah buat maksiat punya sedap, lepas tu dia kata, ya tak apa, Allah Maha Pengampun. Kan? Tak apa, ada masa lagi, tak apa, aku muda lagi. Dia husnuzan banyak sangat dalam keadaan dia dah buat maksiat lagi. Tak patutlah Ibn Qayyim sebut, duk baca hadis-hadis ni duk masih lalai, leka dan sebagainya. Wa qala Abu al-Wafa Ibn Aqil menyebutkan, احذره ولا تغتر فإن قطع اليد في 3 دراهم وجلد حد في مثل رأس الإبرة من الخمر قد دخلت امرأة النار في هرة واشتعلت الشملة نارا على من غلها وقد قتل شهيدا. Ibn Aqil menyebutkan, hati-hatilah dan jangan kamu tertipu. Sesungguhnya tangan kamu itu boleh dipotong disebabkan kamu curi 3 dirham, dan kamu boleh disebab dengan beberapa sebatan disebabkan kamu minum arak. Wa qad dakhalat imra'atun an-nara fi hirrah, kamu kena ingat seorang perempuan dia masuk neraka disebabkan dia buat zalim dengan seekor kucing. Sekecil-kecil benda dia boleh buat dia masuk neraka. Washta'alat ashimlah nara, dan api neraka telah membakar satu kain ashimlah ala man ghallaha wa qad qutila syahidan. Ada orang dia mati syahid, tapi dia punya kain selimut duk balut dia daripada balutan selimut api neraka, sebab dia curi, dia ambil senyap-senyap tanpa diberikan, dibedakkan dulu harta rampasan perang tersebut. Dia ambil senyap-senyap. Disebabkan itu dia kena azab dengan selimut yang dia curi. Waqala Imam
Imam Ahmad menyebutkan hadatsana Abu Muawiyah hadatsana Al-Amash an Sulaiman bin Maisarah an Tariq bin Shihab yarfa'u qala dakhala rajulun al-jannata fi dhubab wa dakhala an-nar rajulun fi dhubab qalu wa kayfa dhalika ya Rasulullah qala marra rajulan ala qaumin lahum sanamun la yujawwizuhu ahadun hatta yuqarribu lahu shay'an فقالوا لأحدهما قرب فقال ليس عندي شيء قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا لآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة وهذه الكلمة الواحدة يتكلم بها العبد يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. Dalam musnad Imam Ahmad, saya pendekkan dia punya sanad tu, Nabi SAW menyebutkan seorang lelaki dia boleh masuk neraka disebabkan oleh seekor lalat, dan dia masuk syurga disebabkan seekor lalat. Macam mana tu? Sahabat tanya, macam mana tu Rasulullah? Dan Rasulullah menjawab, dua orang lelaki mereka berjalan di satu kaum. Okey, dia berjalan satu kampung, satu kaum, dan kaum ni ada sanam, ada berhala. Dan mereka ini tidak akan biarkan orang yang lalu di kampung mereka itu lepas daripada kampung mereka sehingga mereka menyembelih untuk berhala tersebut. Kemudian orang kampung tu kata dekat dua orang lelaki ni, Qaribnya seolah korbanlah, buatlah korban. Faqala laisa indi syai', dia kata aku tidak ada apa-apa untuk aku korbankan. Kemudian orang kampung tu kata dekat dia, qarib walau dhubaban, korbanlah walaupun seekor lalat. Faqarib dhubaban, kemudian dia korbankan seekor lalat tersebut. Kemudian orang kampung bagi dia jalan, bagi dia lepas pada kampung tersebut. Kemudian apa terjadi bila dia meninggal? Fadakhalan nar, maka dia masuk neraka disebabkan dia korban seekor lalat kepada sanam, kepada patung berhala. Wa qalu lil akhar, kemudian orang kampung tu kata pada seorang lagi ni yang tak korban lagi, qarib, buatlah korban. Kemudian laki yang kedua ini dia kata, ma kuntu la uqarriba li ahadin, aku tidak akan korban kepada sesiapa pun, dan aku tidak akan korbankan sesuatu pun kecuali kepada Allah. Fadarabu unuqah, kemudian orang kampung ni pancung kepala dia. Fadakhala al-jannah, kemudian dia masuk syurga disebabkan dia enggan menyembelih ataupun korban seekor lalat. Inilah fadilat tauhid yang mana dibawakan di dalam kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Hadis ni, hadis berkenaan orang yang masuk syurga dan masuk neraka disebabkan seekor lalat. Dan hadis ni dipertikaikanlah dia punya status, dia punya sanad dan sebagainya, dan itu bukanlah dia punya tempat untuk kita bincang di sini. Tapi ni menjadi satu pengajaran lah kita untuk kita menjaga kita punya keaslian tauhid. وهذه الكلمة الواحدة يتكلم بها العبد يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. Dan adalah satu perkataan itu, satu kalimah yang mana seorang itu dia bercakap dan perkataan tersebut menghumbankan dia, mencampakkan dia ke dalam neraka. Ab'adu bainal masyriq wal maghrib, mana dia dicampakkan ke dalam neraka sebabkan satu perkataan sejauh timur dan barat, sejauh timur dan barat. Wa rubbama ittakala ba'd al-mughtarrin 'ala ma yara min ni'amillahi 'alaihi fi dunya. Dan boleh jadi juga ada orang dia sangka dia telah tertipu sebenarnya terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada dia. Wa annahu la yughayyiru bih. Dan orang ini dia tidak mengendahkan, dia tidak mengubah kehidupan dia. Wa dhanna anna dhalika min mahabbatillah, dan dia sangka nikmat yang Allah bagi ni sebab Allah cintakan dia. Wa annahu yu'tihi fil akhirah afdalu min dhalik, dan Allah boleh bagi dia dekat akhirat lebih baik daripada ini. Hadha huwal ghurur.
Maksudnya ada orang dekat dunia ni dia dapat nikmat yang banyak dan dia sangka nikmat tu disebabkan Allah cinta dekat dia. Bila Allah cinta dekat dia dekat dunia, Allah bagi dia nikmat yang banyak. Tentulah di akhirat nanti atas sangkaan dia Allah akan bagi lebih afdal daripada tu. Dan ini Ibn Qayyim sebut hadza wa hadza minal ghurur, dan inilah satu tipu daya yang dia telah terkena oleh syaitan. Qala Imam Ahmad menyebutkan hadatsana Yahya bin Ghailan hadatsana Rishdin bin Sa'ad anil Harmalah bin Imran, kemudian an Uqbah bin Muslim an Uqbah bin Amir an Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aita Allah azza wa jalla yu'ti al-'abdu min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhib fa inna ma huwa istidraj. Thumma tala qawluhu azza wa jalla فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Kita buka ayat ni dalam surah Al-An'am ayat 44. Surah Al-An'am ayat 44. Okey. Tengok terjemahan ya. Falamma nasu ma dhukiru bih, kemudian apabila mereka melupakan apa yang kami telah peringatkan mereka dengannya, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kemudian apabila mereka melupakan apa yang telah diperingatkan mereka dengannya, kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala kemewahan dan kesenangan, sehingga apabila mereka bergembira dan bersukaria dengan segala nikmat yang diberikan kepada mereka, kami timpakan mereka secara mengejut dengan bala bencana yang membinasakan, maka mereka pun berputus asa dari mendapat sebarang pertolongan. Jadi Nabi sebut, jika kita lihat ada orang yang Allah Azza wa Jalla bagi nikmat dunia dekat dia, tapi dalam masa yang sama dia masih buat maksiat, dia masih bergulman dengan maksiat, Nabi sebut, ketahuilah benda tersebut ialah istidraj. Ialah istidraj. Istidraj ni maksud dia apa? Dia bukan perkataan istadraja yastadriju istidrajan, daripada perkataan daraja. Daraja ni maksud dia peringkat-peringkat. Maksudnya secara berperingkat dia jauh daripada rahmat Allah. Dia jauh daripada rahmat Allah. Dan semakin dekat dia dengan, semakin berperingkat dia dekat dengan kemurkaan Allah. Dia naik slow. Allah bagi kat dia sikit supaya dia jauh. Allah tak bagi dia segedebu, Allah bagi dia sikit. Nasallallahu al-afiyah. Wa qala ba'du salaf, kata sebahagian salaf, idza ra'aita Allah yutabi'u ni'amahu 'alaik wa anta muqimu 'ala ma'asih fahdharhu fa inna ma huwa istidrajun yastadrijuka bih. Kata sebahagian salaf, jika engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa duk bagi nikmat, wa anta muqim ala ma'asih, sedangkan engkau masih bergelumang dengan maksiat tersebut, fahdharhu, hati-hatilah, berjaga-jagalah. Fa inna ma huwa istidraj, sesungguhnya perkara tersebut ialah istidraj daripada Allah, yastadrijuka bihi, di mana engkau secara perlahan-lahan Allah nak jauhkan kau pada rahmat Allah. Wa qad qala Allah Ta'ala, walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidah laja'alna liman yakfuru birrahmani buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun wa li buyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'un wa zukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Surah Zukhruf, kita tengok terjemahannya, ayat 33, surah Zukhruf. Okey, terjemahan dia. Dan kalaulah tidak kerana manusia akan menjadi umat yang satu, iaitu dalam kekufuran, nescaya kami jadikan bagi orang-orang yang kufur ingkar kepada Tuhan yang Maha Pemurah bumbung-bumbung rumah mereka daripada perak,
dan tangga-tangga yang mereka naik turun di atasnya dari perak juga. Kemudian Allah sambung lagi, wali buyutihim abwaban wa sururan 'alaiha yattaki'un, dan juga pintu-pintu rumah mereka diperbuat daripada perak dan kerusi-kerusi panjang yang mereka berbaring di atasnya daripada perak juga. Kemudian serta berbagai-bagai barang perhiasan, iaitu barang emas. Dan ingatlah, segala yang tersebut itu tidak lain hanyalah merupakan kesenangan hidup di dunia, dan sebaliknya kesenangan hari akhirat di sisi hukum Tuhanmu adalah khas bagi orang-orang yang bertakwa. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan apa yang Allah bagi dekat dunia ni, dari segi perhiasan, kan, rumah yang mewah, kan, bumbung rumah daripada perak sekalipun, pintu daripada perak, katil daripada perak juga, itu semua ialah zukhrufa. Itulah perhiasan yang Allah Subhanahu Wa Taala uji kita, uji kita. Dzalika lamma mata'ul hayatid dunya, dan itulah tidak lain tidak bukan hanyalah perhiasan dunia. Wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin, dan akhirat itu Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa qad rada subhanahu 'ala man yadhunnu hadha dhanna biqawlihi fa amma al-insanu idza ma batalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza ma batalahu fa qadara 'alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Kalla. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah membalas bagi orang yang dia ada sangkaan dia macam ni. Sangkaan dia apa? Adapun manusia, ketika mana Allah menguji dia, kemudian lepas Allah uji, Allah muliakan dia, Allah bagi nikmat dekat dia, kemudian dia kata Rabbi akraman, Tuhan aku telah muliakan aku. Adapun manusia, jika dia diuji, faqadara alaihi rizqah, kemudian disempitkan rezeki dia, fayaqulu rabbi ahanan, dan orang ni kata Tuhan aku telah menghinakan aku. Kalla, tidak sesekali apa yang depa sangka. Tidak semua orang yang Allah bagi rezeki, bagi nikmat, Allah muliakan dia. Walaupun adalah orang dalam dunia ni ramai Allah bagi rezeki dekat depa dan depa masih taat pada Allah, tapi tidak semestinya. Dan tidak semestinya orang yang Allah uji, Allah sempitkan rezeki, Allah hinakan orang tersebut. Boleh jadi orang tersebut lebih mulia di sisi Allah. Ailasa kullu man na'amtuhu wa wasa'tu alaihi rizqahu akunu qad akramtuh, iaitu tidak semestinya orang yang aku bagi nikmat dan luaskan rezeki untuk dia, iaitu orang yang aku muliakan. Wala kullu man ibtalaituhu wa dhayyaqtu alaihi rizqahu akunu qad ahantuhu, dan tidaklah semua orang yang aku uji dengan sempitnya rezeki, maka orang tersebut aku hina. Tidak semestinya. Bal abtali hadha bin ni'mah, bahkan aku uji orang yang dapat nikmat ni dengan nikmat yang dia dapat. Wa akramu hadha bil ibtila, dan aku muliakan orang yang mendapat ujian ini dengan ibtila, dengan ujian yang dia dapat. Di dalam Jami' At-Tirmizi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi dunia kepada orang yang cintakan dunia dan kepada orang yang tidak cintakan dunia juga. Itu berdasarkan kehendak Allah. Siapa yang cintakan dunia dan siapa yang tak suka dunia, Allah boleh bagi dekat dia. Wala yu'ti al-iman illa man yuhib, tetapi iman tidak diberikan melainkan orang yang Allah cinta sahaja. Orang yang Allah cinta. Wa qala ba'du salaf, dan sebagian salaf berkata, rubba mustadrijin bi ni'amillahi alaihi wa huwa la ya'lam, wa rubba maghrurun bi satrillahi alaihi wa huwa la ya'lam, wa rubba maftunin bi thana'in nasi alaihi wa huwa la ya'lam. Kata sebagian salaf, boleh jadi sebahagian orang dia mendapat istidraj dengan nikmat yang Allah bagi, dan dia tidak sedar pun perkara tersebut. Dan ada orang dia menyangka Allah telah tutup aib dia daripada maksiat-maksiat, sedangkan dia pun tak sedar perkara tersebut.
Dan boleh jadi juga orang yang diuji dengan pujian manusia ke atas dia dan dia tidak sedar. Jadi banyaklah ujian-ujian, mihnah-mihnah ataupun pancaroba kehidupan daripada kesan-kesan dosa yang kita buat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Fasal. Wa'azamul khalqi ghururan man ightara bidunya wa ajiliha fa'atharaha 'ala al-akhirah wa radiya biha min al-akhirah hatta yaqulu ba'du haula ad-dunya naqdun wal akhiratu nasi'atun wan naqdu anfa'u min an-nasi'ah. Fasal yang baru. Dan makhluk yang paling teruk dia punya tipu daya terkena ke atas dia ialah sesiapa yang dia ditipu dengan dunia dan apa yang ada di dalam dunia ni. Kemudian dia mengutamakan dunia di atas akhirat. Dan dia redha kehidupan dunia ni berbanding kehidupan akhirat. Sehingga sebahagian daripada mereka ini berkata, ad-dunya naqdun. Dunia ni tunai. Maksudnya dunia ni kita boleh dapat. Wal akhiratu nasi'atun. Dan akhirat ni ialah nasi'ah, hutang. Maksudnya tak dapat lagi. Bukan cash. Dunia ni ibarat cash, kita nampak, kita boleh rasa. Dan akhirat ni benda kita tak boleh dapat, kita tak boleh rasa lagi. Wan naqdu anfa'u minan nasi'ah. Dan tunai itu lebih bermanfaat, lebih berbaloi daripada hutang. Ni sangkaan mereka, orang yang tertipu dengan dunia. Wa qala ba'duhum dharrah manqudah wala durrah maw'udah. Katakan dharrah iaitu biji. Dharrah ni dari terjemah dalam bahasa Arab ialah semut. Semut yang kecil. Okay? Dharrah manqudah. Dharrah ni kita boleh dapat. Iaitu semut yang kecil itu kita boleh dapat, ada, kita boleh cari. Wala durrah ma'udah. Padahal mutiara tu yang ada di dasar laut belum tentu kita boleh dapat. Jadi kita ambil lah yang mana yang ada dulu. Wa yaqulu akhar minhum ladzatu dunya mutayaqqinah. Dan ada sebahagian mereka juga cakap kelazatan dunia ni kita dah yakin benda tu lazat dekat dunia, kan? Sebab kita dah rasa, kita dah nampak. Waladzatul akhirah mashkuk fiha wala ada'u al-yaqin lisyak. Wow. Dia kata kelazatan akhirat itu mashkuk, masih lagi samar-samar, masih lagi disyaki, diragukan. Kemudian dia kata aku tidak akan meninggalkan keyakinan iaitu kelazatan dunia disyak untuk kelazatan akhirat. Nasallahu al-afiyah. Orang macam ni kita tak tahu apa nasib dia di akhirat. Dia terlalu banyak attach, dia rasa kehidupan dunia ni dekat dengan dia, kan, lekat dengan kehidupan dunia, kan, sampai dia berusaha lebih untuk dapatkan dunia ni, untuk mengimarahkan dunia ni, untuk mengutamakan dunia ni, untuk memodernkan dunia ni. Sedangkan akhirat dia terbiak, runtuh, terbengkalai. Nasallallahu al-afiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala bisawab. InsyaAllah saya harap kita boleh ambil manfaat daripada apa yang kita bacakan pada malam ini, insyaAllah. Dan sebelum tu ada apa-apa soalan ke? Kalau tak ada, saya tutup dengan tasbih kafarah. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf kalau salah dan silap. Qultu lakum ma sami'tum subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.